Cuba main bulan biasa. Sejadah ramai pada orang. Ramadan. Dia kata betul lah ustaz, bulan lain kami nak pergi makan. Betul lah juga. Dia kata yang ustaz pun tak kira bulan kau nak ceramah. Dia kata larat kami nak dengar. Betul lah juga. Ramadan tuan-tuan. Sebab tu benda yang kita kena cari adalah kelazatan dalam melakukan ibadah. Yang ni yang kita kena ubah. Selama ni sorry to say kata orang Kedah. Minta maaf nak bercakap. Selama ni mungkin kita rasa lazat dalam melakukan maksiat. Sorry to say. Maksiat sedap dah buat. Sedap. Tengok TikTok dengan tengok Quran. Mana sedap? Jawab betul-betul dengan nak bohong saya. Siapa bohong saya sumpah mati bucuk. Cakap betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini Allah taala masih memberikan kesempatan, masa dan waktu kepada kita semua untuk sama-sama kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, masih diberikan kesempatan menghirup nikmat iman, menghirup nikmat Islam. Diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah di dalam bulan yang mulia ini, Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu ini, dengan keberkatan bulan Ramadan ini, tuan-tuan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memanjangkan usia ketaatan kita sehingga mana kita dapat menghabiskan saki-baki Ramadan pada tahun ini dengan ibadah, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada tahun ini dapat sama-sama saya bertemu dengan tuan-tuan dalam slot kuliah Zuhur pada tengah hari ini, tuan-tuan. Saya pun tak tahu nak bercakap apa sebenarnya. Sebab tengok dekat jadual di luar sana, boleh kata hari-hari lah. Hari-hari kemarin, hari ni, esok, apa semua ni ada kuliah. Mau tak faham saja lagi, itu makna tuan-tuan saja buat lah. Mau tak alim saja tu memang tuan-tuan saja buat lah. Saya nak bercakap apa pun saya tak tahu. Cuma tengah hari ni saya nak ambil kata-kata daripada
Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bila bicara tentang Ramadan, Imam Nawawi kata ada 4 benda yang kena usaha banyak-banyak buat dalam bulan Ramadan. Saya tak mau nak cakap benda-benda yang selalu dibicarakan oleh para asatizah yang lain. Dan saya nak ambil kata-kata ni, kita nak bawa skop yang agak berbeza sikit dengan hari ini. Dalam bulan Ramadan ni Imam Nawawi kata, Imam An-Nawawi, tuan-tuan bisa dengar nama dia, tuan-tuan bisa dengar nama-nama kitab dia. Antara kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, Hadis 40. Antara yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang agak popular di kalangan orang awam, antaranya Al-Azkar. Itu di antara-antara. Makna banyak lagi karangan beliau. Banyak lagi karya-karya beliau. Imam An-Nawawi kata bila masuk dalam bulan Ramadan, ada 4 benda yang kena usaha betul-betul dalam bulan Ramadan ni. Kita tak mau dah Ramadan tahun ni tuan-tuan jadi macam mana Ramadan yang lalu. Kita tak mau dah. Sebab kita nak masuk Ramadan tahun ini masuk dengan ibadah, bukan masuk secara adat. Masalah kita sebelum ni, kita masuk Ramadan masuk secara adat, bukan masuk secara ibadat. Tahun ni kita nak masuk Ramadan, dah masuk pun dalam Ramadan, kita nak masuk dengan ibadah. Hiasi Ramadan dengan ibadah, bukan hiasi Ramadan dengan adat. Yang ni kita tak mau. Tuan-tuan faham? Nampak muka macam kena Omicron belakang ni, mesti apa? Cek tengok kod naik 2 line ke apa ni. Nampak macam nak mati apa tuan-tuan orang-orang ni. Saya hak ceramah pun tak teruk lagu tuan-tuan, bukan tuan-tuan dengar teruk pada saya. Boleh faham tak saya bercakap? Selalunya tahun-tahun yang lalu kita masuk Ramadan dengan adat. Ni yang kita tak mau. Sebab tu ramai dalam bulan Ramadan sembahyang haram dak 5 waktu, puasa tak tinggal. Hak ni nama dia masuk dengan ibadat ataupun dia masuk dengan adat. Yang ni kita tak mau. Jadinya Imam Nawawi kata ada 4 benda yang kena usaha buat dalam bulan Ramadan ni. 4 ni kalau saya cerita kat tuan-tuan satu-satu kupas, kita habis tazkirah ni rakaat ke-8 tarawih malam ni. Tapi masa yang dibagi kepada saya sampai 1.45. Nak lajak pun masa kecederaan 1.50. Makna kita ada lebih kurang dalam setengah jam ataupun 35 minit. Ambil satu sudah. Padahal dengan tuan-tuan buku apa pun tak bawa. Mau habang 4-4, aku tak sangkut satu pun. Lah habang satu biar dia sangkut elok. Ramadan. Ramadan ni tuan-tuan kena buat benda ni. Ni bulan-bulan nak bakar ni. Ramadan bulan membakar. Nak bakar apa? Ada orang dia bakar tapi bakar benda tak kena. Bulan Ramadan dia pergi bakar ayam sebab dia berniaga ayam bakar. Yang tu tak kena dengan Ramadan. Tak salah nak bakar, nak cari makan, carilah. Cuma Ramadan bukan suruh bakar yang tu. Yang tu bakar untuk makan. Tetapi Ramadan ni bulan dia untuk apa dia? Membakar 2 benda. Yang pertama membakar dosa, yang kedua membakar nafsu. Sebab tu masuk bulan Ramadan, benda yang nafsu suka buat, Allah Ta'ala haramkan. Benda yang nafsu tak suka buat, Allah Ta'ala wajibkan dalam bulan Ramadan. Sedar ataupun tidak? Apa dia benda yang nafsu suka buat? Makan. Masuk Ramadan, Allah haramkan nak halal lepas maghrib. Benda nafsu tak suka, apa dia? Tak makan. Allah wajibkan dalam bulan Ramadan. Ni di antara cara Allah Ta'ala nak bakar nafsu kita. Ni di antara cara Allah Ta'ala nak bakar dosa-dosa kita. Sebab tu Imam Nawawi kata benda yang kena cari dalam Ramadan. Yang pertama dia kata apa dia? Kena cari nikmat, kelazatan, keenakan, keasyikan dalam melakukan ibadah.
Yang ni kena cari dalam bulan Ramadan. Sebab tu bulan ni bulan kita melipat kali gandakan ibadah, bukan bulan berpesta ibadah. Minta maaf, saya agak berbeza dengan ustaz-ustaz yang lain dalam isu ni. Saya tak berapa nak gemar menggunakan perkataan pesta ibadah dalam bulan Ramadan. Saya kurang bersetuju. Minta maaf. Sebab adakah layak kita nak letak perkataan pesta tu untuk ibadah? Tuan-tuan rasa layak tak? Ibadah kita nak letak pesta. Ramadan bulan berpesta ibadah. Tak kena. Adakah kemuliaan Ramadan ni kita nak sambut dia dengan pesta ibadah? Tak boleh tuan-tuan. Habis tu yang selayaknya diletakkan kepada ni apa dia? Bulan Ramadan, bulan kita melipat gandakan amal ibadah. Yang ni baru layak. Bila kita dah sebut pesta-pesta, jadi pesta sungguh. Ramadan masjid penuh. Luar Ramadan, kering, kontang masjid. Ramadan, kelam. Luar Ramadan, cerah masjid. Ni tuan-tuan pergi malam pertama, malam kedua, malam ketiga ni. Nak parking kereta pun tak ada tempat. Kadang-kadang, parking ustaz pun dia balas. Bila kita sampai lewat lagi, tengok-tengok parking kita dia letak. Macam mana ni? Turun-turun ni JK masjid kata ni, tuan tak letak kereta tadi, ni tempat ustaz. Dia kata apa dia kata? Dia kata bila kita di hadapan Allah tidak ada kasta. Mampu. Ini cakap pandai lagu ni JKR apa dah? Dia kata di depan Allah tak ada kasta-kasta. Penampak tengah belakang orang tahu. Memang tak ada kasta, tapi ustaz nak letak kereta payah. Kita ni nak pergi ceramah. Ni, malam pertama, malam kedua, malam tiga, penuh masjid kereta. Cuba pergi malam 27. Malam 25. Orang Melayu ni tuan-tuan, dia jumpa Lailatul Qadar malam ke-16. Cerah dah. Lepas raya, cerah masa depan. Tanya dia, bila pula nak jumpa? Dia kata Ramadan tahun depan kalau ada umur pula. Ni sebab apa dia? Sebab digunakan Ramadan bulan berpesta ibadah. Ni tak kena. Lah jadi tuan-tuan bulan Ramadan Allah. Lagi cakap terasa pula. Tak cakap rasa nak cakap. Tuan-tuan bagi tak saya bercakap? Bagi tak? Surau tuan-tuan. Ni kisah Ramadan penuh ni. Betul ke tak? Cuba main bulan biasa. Sejadah ramai pada orang. Ramadan. Dia kata betul lah ustaz, bulan lain kami nak pergi makan. Betul lah juga. Dia kata yang ustaz pun tak kira bulan kau nak ceramah. Dia kata larat kami nak dengar. Betul lah juga. Ramadan tuan-tuan. Sebab tu benda yang kita kena cari adalah kelazatan dalam melakukan ibadah. Yang ni yang kita kena ubah. Selama ni sorry to say kata orang Kedah. Minta maaf nak bercakap. Selama ni mungkin kita rasa lazat dalam melakukan maksiat. Sorry to say. Maksiat sedap dah buat. Sedap. Tengok TikTok dengan tengok Quran. Mana sedap? Jawab betul-betul dengan nak bohong saya. Siapa bohong saya sumpah mati bucuk. Cakap betul-betul. Tengok TikTok dengan tengok Al-Quran. Mana sedap? Jawapannya tengok TikTok. Tak ada buat muka baik lah. Hak cakap dia pun serupa. Tengok Quran 3 baris muang. Tengok TikTok 30 minit pun tak apa. Tambah dia jumpa je ni duduk gelek macam kat KM tu. Hal lagi lama kita tengok. Sebut nama tak apa kot, no? Boleh kot. Sebutlah dia orang suka buat. Ni kita nak ubah. Kita nak ubah benda ni. Daripada lazat dalam melakukan maksiat, kita nak ubah kepada lazat dalam melakukan ibadat. Sebenarnya saya nak abangkan tuan-tuan, yang ni yang payah nak dapat. Cakap jujur, tanya diri kita. Jujur. Mana sedap semayang dengan tinggal semayang? Orang JKR? Mana sedap?
Awak tuan-tuan tengok saya macam tak puas hati pun. Tuan-tuan ingat saya takut? Jangan duk tengok jegir-jegir mata lagu tu. Ada baru ni saya pergi ceramah dekat satu pejabat, dia duk jegir lagu tu. Saya 3 hari lepas tu meninggal. Jangan duk buat tuan-tuan. Jangan duk buat lagu tu. Saya tak mahu. Mana sedap semayang dengan tinggal semayang? Yang mana mudah? Bagi kita nak buat yang mana mudah? Semayang ke tinggal semayang? Tinggal semayang mudah. Hang bagi ada kelang kabut sikit lah, tinggal semayang. Mana sedap sedekah dengan kedekut? Jawab betul-betul, jawab betul-betul. Tuan-tuan masuk je pintu surau ni, tuan-tuan buanglah perangai-perangai tuan-tuan dekat luar tu. Perangai perasaan baik itu buang. Tuan-tuan masuk dalam kuliah, jangan ada sebab perasaan baik, termasuk saya. Jahat belaka. Nampak baik sebab Allah Ta'ala tutup aib kita. Betul ke tak? Kalau dia buka, mampu kita. Kisah silam dulu ni, macam-macam ni. Macam-macam. Kita masuk ni yang nampak baik sebab bukan kita baik. Allah Ta'ala tutup aib kita. Mana sedap tuan-tuan puasa dengan tak puasa. Tak puasa dah sedap. Puasa ni letih nak membuih. Letih. Tu dia duduk telefon kita, Ustaz. Nak buat macam mana Ustaz saya ni lah. Wah, saya buat lapar lah puasa. Nak buat macam mana? Dah ada doa-doa apa dah Ustaz nak baca, nak pergi hilang lapar. Aku pun lapar. Puasa lapar. Puasa memang nak lapar. Kalau nak kenyang, kedarah lah nak puasa apa. Pelik betul orang ni kadang-kadang. Tanya soalan tu. Ada hari tu dia telefon saya tanya doa nak pergi bini bisu. Tu lagi sakan tuan. Dia kata tak larat dah dengar bini saya ni pula penceramah ni pengucapan awam. Dia bercakap sungguh. Lo ni kita nak ubah daripada tak sedap baca Quran, nak jadikan dia sedap untuk baca Quran. Daripada tak sedap semayang, nak bagi jadi sedap semayang. Daripada tak sedap nak puasa, nak bagi sedap puasa. Daripada malas berzikir, nak jadikan rajin berzikir. Yang inilah Imam Nawawi kata, yang kita kena cari dalam bulan Ramadan. Ni yang pertama. Kena cari yang ni. Nak cari itu pula di mana Ustaz? Petaling Street ke? Bazar Ramadan ke? GM ke? Pavilion ke? KLCC ke? Nak cari tahu mana? Tuan-tuan ingat senang nak dapat benda tu. Sebab tu Allah Ta'ala bagi dekat kita 30 hari. Yang pertama Allah Ta'ala suruh buat apa dia Ramadan? Lawan nafsu hang tu dulu. Hang nak dapat benda ni, hang kena lawan nafsu hang tu dulu. Tuan-tuan, orang perempuan nafsu ada ubah. Cakap kau lagi ada ubah. Nak tanya mereka dah tak nampak mereka duduk belakang. Tanya tuan-tuan lah. Orang perempuan nafsu ada ubah 9. Akal 1. Orang lelaki akal 9. Nafsu 1. Tuan-tuan duduk belagak. Orang perempuan rambut yang panjang akal pendek 1. Kita orang lelaki pula rambut pendek akal panjang, tak payah duduk belagak. Dua-dua tak cukup. Hak kita akal terlebih nafsu korang. Hak mereka nafsu terlebih akal korang. Dua-dua tak cukup hun. Tu yang Allah Ta'ala suruh menikah. Kita ni tak larat nak layan nafsu orang perempuan. Orang perempuan tak larat nak layan akal kita. Betul tak? Tak larat nak layan nafsu orang perempuan. Bukan nafsu tu. Itu cerita tepi. Mereka ada 9. Nafsu shopping. Mampu nak layan mereka. Baju selai 3 jam cari. Kita pula orang lelaki 30 minit. Baju 4 lah dapat. Betul tak? Beza. Orang lelaki mudah. Satu kedai 6 barang jumpa. Orang perempuan 6 kedai. Belum tentu satu barang jumpa. Betul ke tak? Ha? Allah kata bila mereka tak nampak. Ni nafsu orang perempuan. Termasuk bini saya pun. 3 jam tunggu. Ingatkan dia buat keluar baju satu kedai. Selai untuk buat keluar. Tanya mana baju? Dia kata tak berkenan. Allah. 3 jam aku ni gagah tak tinggal keluar buah sihir lagi tunggu ni. Selai baju tak ada. Dia kata tak boleh nak elok. Nak buat macam mana? Nafsu. Orang lelaki tak ada.
Sebab tu tuan-tuan cuba masuk shopping mall. Ruangan menjual pakaian dalam orang perempuan dengan menjual pakaian dalam orang lelaki. Beza. Beza. Spender kita, mana ada mereka duduk tak kuat atas rak tu, semua mereka gulung dalam kotak. Bisa beli kan? Dan tuan-tuan duduk heran, kenapa tak pakai spender ke apa? Kita pipi tengok spender, saya harga. Habis. Kau tuan-tuan duduk cari cok halal. Tak ada cok halal jeking. Tak payah duduk cari. Babi tak pakai spender tuan-tuan. Kan? Dia duduk cari. Tengok-tengok pegang spender tu pergi beli. Orang perempuan tak. Dia kena angkat. Tengok. Yang ni rasa macam mana? Kawan dia kata jangan duduk beli. Yang ni dia punya renda terlebih. Geli lagi dia kata. Tak balik angkat. Nafsu shopping. Saya ni cerita habis, saya live ni payah nak cerita habis ya. Payah nak cerita anda live ni payah. Dulu ceramah zaman tak ada live ni tutuh ceramah tu sedap. Lah ni macam-macam nak kena jaga. Dulu saya tak mau masuk TV, antaranya nak payah cakap. Ada 2-3 kali depa panggil saya tak mau masuk TV. Nak cakap payah. Saya masuk 2 kali ikut gaya nak cakap dia baru gulung tangan. Suruh buat kesimpulan, aku baru nak cakap. Lah kali keluar saya kata aku talak 3, aku tak mau main dah. Gaya nak cakap dia gulung atas. Saya macam nak ambil kertas tengelung bala, kata aku baru nak cakap. Lah tak masuk TV pun kamera banyak. Cerita habis ya. Pengalaman saya awal-awal menikah dulu ni. Awal-awal menikah. Saya menikah tahun 2014. Alah baru 8 tahun, bini pertama. Awak tuan-tuan doa. Saya kata bini pertama. Dan itulah bini permulaan dan penghabisan. Tuan-tuan ngaduk cari pasal bini saya tengok live ni lagi. Anak saya malam ni tidur tak berbapa pula lagi. Saya pun bawa lah tahun tu, bawa dia main shopping. Saya main ceramah di sini, bawa dia main shopping. Dia kata abang nak pergi shopping kot Masjid India, nak shopping raya. Saya pun ikut. Kita tahun pertama. Orang Kedah kata ciwi pun tak habis lagi. Bulan Ramadan lagu ni tengah hari duduk berjalan kot Masjid India. Saya duduk bilang-bilang 7 kedai haram tak boleh pergi. Nak marah baru nikah 3 bulan. Abang marah? Tidak. Jadi 3 Abdul, abang marah? Tidak. Jalan. Dia jalan depan, saya duduk belakang ni, gigi duduk kancing dah. Nak cari menatang apa, baju sampai tak jumpa 7 kedai. 10 kedai tak jumpa selai pun. Ni kata nafsu orang perempuan. Lah kali saya kata kat dia yang abang duk tengok lepas duk edak bubuk lambuk tu rasa macam nak makan dah ni. 10 kedai dah ni. Peluh sampai ke tumit, bukan dekat ke betih, tumit dah ni. Ni lah, mau tak jumpa, balik. Okey. Dia pun naik kedai hak jual baju tu tinggal atas. Saya pun naik. Naik aircon macam ni ya. Saya pun dia tak kosian kat bawah tu aircon tu. Saya pergi duduk tanya aircon. Juru jual perempuan Indonesia tu. Dia tak pergi tanya bini saya. Dia duduk main kadut dengan kita. Ya bapak, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Bini saya duduk cari baju. Dia tak pergi tanya bini saya. Dia duduk main tanya kita. Kita dah lah letih. Dia main tanya. Tanya tu saya hangat selalu. Ya bapak, bapak butuh apa? Kita orang kod diam tuan-tuan. Perkataan tu saya bukan boleh dengar, geram. Perkataan tu bagi kami orang Kedah, dia maki. Kita duduk senang tu. Bapak butuh apa? Tegak tu Hang kata apa? Enggak, saya tanya bapak butuh apa? Terus mulut jawab, butuh hang. Saya kata, enggak, bapak butuh apa? Butuh hang. Lagi dekat dia pun. Bini saya celapak main, dia kata, apa abang lebih duduk atas kepala mulut dia butuh bulan puasa ni. Dah dia kata aku butuh. Dah abang weh, butuh tu makna nak apa? Baru saya tahu. Kita mana aku tahu, ingatkan butuh tu maki aku. Tu yang aku tak butuh hang kan. 10 kedai tak jumpa barang. Ni nafsu. Kita orang lelaki tak terlayan nafsu orang perempuan. Orang perempuan tak terlayan akal kita. Saya nak tanya betul-betul.
Siapa yang duduk dalam surau ni yang dah nikah angkat tangan. Seorang ke dua ke angkat. Tu tak mengaku semua nak teronah tuan. Nampak sangat murung. Siapa yang dah kahwin angkat tangan? Ha, saya angkat tangan. Ramai ha? Okey, yang ni saya nak tuan-tuan jujur. Atas tak jujur lah. Yang kedua ni saya nak jujur. Jujur lah. Jangan murung lah. Murung saya sumpah tak ada raya. Siapa yang dalam surau ni tak pernah bohong bini dia, angkat tangan. Nah, bohong ke semua nampak? Ni akal. Akal. Siapa tak pernah kona bini dia, bukan lelaki tu, melainkan bisu. Ha? Mesti tuan-tuan kata, ustaz, kona tak? Kona! Saya duk kata dah dalam hidup ni, hak betul yang tak kona ni bukan orang, babi ya tuan-tuan. Sebab tu orang tua kata kalau babi ligang kat lautan, lari kena kona-kona lagu tu. Sebab babi lari betul. Lagi nama manusia kona. Sebab tu orang perempuan, hak duk belakang tu, isteri-isteri tu, tak terlayan dengan akal orang lelaki. Orang lelaki tak terlayan dengan nafsu orang perempuan. Sebab apa? Allah bagi lebih. Sebab tu dia suruh menikah, tolong break. Hak mana lajak, kena break. Hak mana korang, kena tampung. Ni benda yang Allah Ta'ala suruh buat. Tekan nafsu hampa dulu. Syarat untuk dapat kelazatan ibadah. Yang kedua, nak dapat kelazatan ibadah ni macam mana? Kata ulama, kena buang 3 benda dalam hidup. Hak ni apa? Kalau nak tulis, tulis. Kalau nak apa-apa. Ha. Dapat yang ni pun jadilah. Tazkirah zuhur ni tuan-tuan ni pada tak ada apa langsung. Ni tuan-tuan mai lah. Ni kuliah dia buat setiap hari ni tuan-tuan. Mai saya tengok kehadiran hari ni pun alhamdulillah. Kira sejak dah duduk dalam jabat tu tak ada orang dah. Semua duduk dalam surau. Baguslah. Ada jamuan apa tak ada kan? Ha. 3 benda kena buang. Kata Imam Ahmad ibn Harb rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad kata apa dia? Abadtullaha 50 sanatan fama wajadtu halawatal ibadah hatta taraktu 3 asya'. Tu bukan ayat Quran, tu kata-kata ulama. Tu bukan ayat Quran tuan-tuan, tu kata-kata ulama. Sebab tu kita ni kalau asas korang jangan duk sembang derah. Yang ni tak ada dalil, yang ni tak ada dalil, amboi hang tu ahli dalil ke? Tak ada, yang ni bid'ah, yang ni bid'ah, dalil tak ada, mana ada hadis Nabi. Orang buat keluar kata-kata ulama kalau kata hadis Nabi bukan percaya. Sebab tu hang tak payah duk sembang kalau asas korang. Macam saya ni tuan-tuan ni ilmu tak berapa nak banyak, cakap takat kita sudahlah. Ni sampai tak tahu nak beza mana hadis, mana kata-kata ulama, mana ayat Quran. Bunyi Arab kira ayat Quran. Saya masa tingkatan 6 dulu ni. Adalah kematian dekat dengan sekolah-sekolah kami tu adalah orang kampung ni meninggal. Kami geng tingkatan 6 ni sekolah suruh pengetua suruh pergi sembahyang mayat itu. Pergilah masa kita duduk ambil staff. Naik van sekolah. Van sekolah dia tulis nama sekolah dalam bahasa Arab dekat dinding van tu. Ma'had Dirasat Islamiyah Qadah. Sampai-sampai driver van tu parking tepi jalan, kami pun turun. Orang kampung. Ni suruh van masuk. Kami kata tak apalah, van tak keluar. Tak, orang masuk. Ni kita nak angkat mayat buh terus. Kami kata, saya kata, tak tu van sekolah. Van jenazah tu. Tak tu van sekolah kami tu tulis kat tepi pintu innalillah. Dia kira tulis Arab semua innalillah ni. Ni macam ni lah orang baca ayat Quran. Muhammad tak tahu yang mana ayat Quran, mana hadis Nabi, mana kata-kata ulama. Yang ni saya baca azab kata-kata ulama. Dia kata pada Imam Ahmad kata, Abadtullah 50 sanah. Aku beribadah kepada Allah 50 tahun dah. Masa tu. Fama wajadtu halawatal ibadah. Tapi selama 50 tahun aku beribadah kepada Allah, aku tak pernah dapat yang dikatakan kelazatan dalam melakukan ibadah. Aku tak nak rasa. Hatta taraktu 3 asya'. Sehingga aku meninggalkan 3 benda dalam kehidupan aku.
3 benda ni kena buang dah tuan-tuan dah. Kena buang dah tuan-tuan ni, perangai. Kita ni kena buang kuih sikit dah. Sebab tak lama dah kita nak balik tuan-tuan. Yang tuan-tuan duk jari jauh dengan agama Allah ni. Lah sekali kesudahan, kena patah balik juga. Sebab tu kena mai lah. Saya cukup puji lah tuan-tuan boleh buat kuliah Zuhur lagu ni. Kadang-kadang ada di kalangan kita ni, kaki masjid, kaki kuliah. Ada di kalangan kita ni, dia bukan tak mau pi, tapi masa tak ada. Dia kata saya balik kerja sampai rumah pukul 7 Ustaz. Masa malam, saya dengan family. Kuliah Zuhur. Kalau ada kuliah Zuhur, saya boleh pergi lah. Kuliah Maghrib, tak sempat. Saya sampai rumah Ustaz dah pukul 7. Nak mandi, nak sembahyang Maghrib, nak makan dengan anak-anak. Subuh. Payah sikit lah Ustaz. Saya pun jaga-jaga pukul 8. Subuh ni payah lah. Buat kuliah Zuhur, hang alasan apa tak mau main mengaji. Bila main, dia dapat juga 2-3 benda. 3 benda kena buang, kata Imam Ahmad. Apa dia? Yang pertama, Imam Ahmad kata, yang pertama, taraktu ridhan nas hatta qadartu an atakallama bil haqq. Nak dapat kelazatan dalam melakukan ibadah, kata Imam Ahmad, yang pertama kena buang ni apa dia? Taraktu ridhan nas. Aku buang dalam hidup aku ni. Hidup ni duk cari kelazatan ataupun keredaan manusia kepada mencari redha Allah. Ni yang pertama. Dalam hidup ni kena buanglah duk cari redha manusia. Tuan-tuan Jack bos, ampu bos, kipas bos. Lebih daripada tuan-tuan Jack Allah. Lebih daripada tuan-tuan ampu Allah. Lebih daripada tuan-tuan nak cari keredaan Allah. Baru nak cari redha bos. Lebih daripada mencari redha Allah. Betul ke tak? Ada tak jenis tu? Ada. Ni hak jenis nak naik pangkat ni. Hak jenis kipas bos tu. Kipas. Sampai bos kata sudah sejuk ni. Jujur. Dalam jabat ni ada tak perangai lagu tu? Ada. Jangan dia tunjuk siapa. Ada. Nak naik pangkat, kipas bos. Saya nak pesan kat tuan-tuan dah. Nak naik pangkat, guna tangga, pijak tangga. Jangan pijak orang. Faham tak? Nak naik pangkat, naik kok tangga. Jangan naik kok kepala orang. Kipas bos. Bos tak ada cakap, dia setujulah. Kadang-kadang politik dalam jabatan ni lebih daripada politik dalam parti tu. Tuan-tuan kata kepada Allah, saya tahulah, saya pun biasa kerja dengan orang. Saya berhenti kerja ke tu. Saya habis mengaji dulu. Kerja cikgu dan setahun ke 2 tahun dah, betul saya berhenti. Dia tanya awak berhenti, kata kalau aku kerja lagi, aku bunuh cikgu tu lagi. Tengok saya dekat nak bunuh dah itu ni. Kacau, sampai aku tak boleh nak buat apa. Hang nak naik pangkat, naiklah, jangan duk kacau orang. Saya dulu kerja dengan majikan bos. Saya cukup rapat. Rapat sungguh tuan-tuan. Dengan bos saya tu saya cukup rapat. Tak rapat lagu mana bos saya tu pak saya. Ada mata-mata yang berbulu, saya berhenti. Ni dia punya ampu bos. Dia punya nak cari. Kita kata redha dah tak? Nak cari redha bos. Lebih daripada nak cari redha Allah. Allah pun dia tak ampu macam tu. Allah pun dia tak cek lagu tu. Bos kata pukul 2 nak jumpa. 1.50 sampai dah. Pasal apa? Takut bos tunggu lambat. Allah kata mai jumpa aku pukul 4.45. 6.30 baru sampai. Asak. Asak dia berapa sini? 10. Hei, mazhab apa ni? Dia berapa? Mana jam? Jam tak? Pukul berapa? Asak dia berapa? 4.24. 4.24. Allah Ta'ala kata, mai jumpa aku 4.24. Pukul berapa baru kita jumpa? 5 suku. Betul tak?
Bos kata pukul 3 jumpa saya di pejabat. Pukul berapa tuan-tuan sampai? Tu mulut saya memang mati masuk syurga. Saya rasa kalau saya mati, insya-Allah syurga tu milik saya. Hang ingat syurga tu ketepak lah. Bukan kata kat tuan-tuan saya pun sama. Allah kata pagi subuh jumpa aku 6-5 minit. Kira apa? 6-5 minit. Bukan apa baru jumpa. Ni dia kunut 10 suku fa innaka taqdi wala yuqda alaik. 10 suku. Tu yang saya duk ceramah, ada kawan saya seorang cukup canggih. Saya pun tak tahu dia ni mazhab apa. Dalam dunia ni tak ada manusia hebat macam dia. Subuh tak dah sembahyang, duha tak dah tinggal. Kawan saya ni ada ambil kelah. Saya kata aku nak ceramah, aku nak kata kat hang, tapi aku tak sebut nama hang. Subuh tak dah sembahyang, duha tak dah tinggal. Geng niaga. Dia ke-9, Allahumma inna duha adha'uka. Baca doa. Saya tengok berheran hang ni kok mana hak subuh tak sembahyang, duha tak tinggal. Dia kata Allah pun tahu. Buat ingat Allah Taala pak menakan hang, duk tahu kat hang. Kalau Allah Taala tu pak menakan hang tak apa. Faham tak saya nak buat apa ni? Faham tak? Betul tuan-tuan kata tak ustaz dalam hidup saya cari redha Allah. Cakap bagi betul. Cakap tu bagi betul. Ni tuan-tuan tu pun tuan-tuan nak sembang hamba Allah. Hamba kok mana? Tuan-tuan tak malu kan nak mengaku kita ni hamba Allah? Kalau perangai lagu tu, tak malu kan nak sebut hamba Allah? Cuba suluh diri tengok. Cuba teropong diri tengok. Tu berlambat orang tanya kita ni siapa? Hamba Allah. Fish! Hamba! Tuan-tuan meletakkan martabat, title hamba Allah tu paling rendah. Sedangkan martabat tu paling tinggi. Saya bagi contoh. Tuan-tuan pergi semayang dekat satu masjid. Keluar daripada masjid tu, ada lagi masjid ni dia pasang kaunter tu nak cari wakaf kapet masjid yang baru. Bubuhlah serima banting tu. Wakaf kapet dia letak meja tengah, banting serima tu duduk kiri kanan, dia duduk pegang resip wakaf. Tengok kita keluar. Tengok duk jaga meja ni pun politik dia pandai. Hak yang nak minta derma ni saya nak abang. Kalau orang masjid nak letak, kena cari orang yang pandai politik. Jangan duk cari orang betul bendui. Dia kena mana? Assalamualaikum Datuk. Oh, Datuk. Kita haram tak ada Datuk. Kawan panggil Datuk asal macam mana? Nak kona kan nak belah? Kita duduk. Assalamualaikum Datuk. Kita, oh Allah, Datuk dia jadi kembang macam biskut Mary kena cecah dengan kopi O dia kembang. Kalau dia Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nak lewat tuang lagu tu. Kawan panggil Datuk, tak pergi salam dengan dia. Assalamualaikum Datuk. Salam. Ambil Datuk lama tak nampak, padahal haram tak dah sampai pun. Masjid tu kali pertama. Tapi dia ni politik mana lama tak nampak Datuk. Ramadan sampai. Salam tu. Ni apa dia ni? Kami nak cari kapet baru Datuk, kapet no. Allah Datuk bayang sahakan Datuk tak rasa day tu Allah tu macam sujud sampai turun keras. Tu lah duk rasa kapet pun tak tukar daripada zaman Tun Abdul Razak tu Perdana Menteri Malaysia pun kerja bertukar sampai negara luar pun pening. Tuan-tuan tahu? Hak duk buat banner selamat datang pemimpin negara dekat Indonesia pening. Daripada tempat baru. Ini muka orang lain ya. Tak lepas orang lain tukar, Perdana Menteri tukar. Kok berapa kali tukar ni dia tak? Perdana Menteri Malaysia ni muka kerja lain, biar orang pening nak sebut. Tahun lepas main orang lain, main baru tahun depan main orang lain pula. Tak mustahil tahun depan muka saya tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk pandang saya sebelah mata. Menteri Kesihatan nama saya dah lekat ni tuan-tuan tahu. Mau saya lekat Menteri Jaga JKR mampu tuan-tuan. Ni semua nanti cium kulum batu cincin. Tuan-tuan jangan duk buat belagak dengan saya. Dunia ni tak ada benda yang mustahil.
Tuan-tuan pernah terfikir Mat Sabu nak jadi Menteri Pertahanan? Pernah terfikir? Tak ada. Tuan-tuan boleh terfikir saya nak jadi menteri? Tak ada. Dunia ni tak mustahil. Semua boleh ubah. Tak boleh ubah Quran dan hadis. Hak lain tu kita ubah belakang. Kawan ni Assalamualaikum Datuk. Kembar. Tak ada tu dah tukar. Oh ni nak jual kapet dah ni. Kok-kok lah tengok muka Datuk ni orang yang rajin derma nak derma. Boleh tak ada masalah. Datuk nak bagi berapa tu? Bagi 5 500. Tak, RM5. Dia abang buat keluar. Kawan beg duit buat tinggal dalam kereta. Ada duit sangit-sangit nak masuk jamban ada RM5. Bilang RM5. Ni Datuk saya kena tulis resit Datuk noh. Tulis. Dah pasal nanti nak audit pasal nak. RM5 ada Datuk noh. Dia buat terah duk kawan ni. RM5. Hang slow lagi orang dengar slow lagi. 5.005 ringgit sahaja. Datuk nama nak tulis apa tu Datuk? RM5 nak tulis nama siapa? Kuat-kuat lagi. Tuan-tuan kan duk malu tu perangai kita. Nak tulis nama apa? Hamba Allah. Betul tak? Kau tuan-tuan tulis nama tuan-tuan? Hamba Allah. Hamba Allah. Tuan-tuan. Hamba Allah RM5. Koyak resit bagi. Masuk pilihan kita. Ketua audit negara duduk dalam kita. Faham tak? Dia yang belakang tu. Bini kita ketua audit negara. Dia pegang resit ni abang bagi apa ni? Tu lepas duk cari kapet orang tu nak. Allah awak abang tak abang. Awak baru ni ada mak bagi duit untuk buat wakaf arwah abah abang bagi lah. Senang tak duduk fikir awak. Bini dia pun buka-buka beg bagi 50-100 keping. Getah ikat ujung duit tu. 5,000. Pergi bagi apa? Allah dia pegang duit 5,000 dia turun. Tala pergi dekat kawan dia jaga kaunter wakaf. Kawan tu pun tengok-tengok duit 50 duduk kat tangan. Assalamualaikum Tan Sri. Tan Sri terus tak sadar Datuk. Tan Sri. Nak tambah lagi ke? Dia kata aku ni kalau jenis derma ni sikit-sikit aku tak bagi. Sembang terus lain tu. Sikit-sikit aku tak bagi. Ni kira. Kawan tu pun kira. 5,000 tu. Alhamdulillah terima kasih. Resit. Hak RM5 tak sah hang kalau nak tulis. 5,000 hang kira nak doa. Tulis dulu baru doa. Tulis dulu baru doa dia dah. Kawan ni pun 5,000 nak. 3 kali ulang. Tak sah hang duk tekan RM5 tu. Sampai puak-puak tu tengok aku satu macam hang tekan. 5,000 nak. 5,000. Sambil tulis dia kata hang bilang kosong bagi betul yang tulis 500 tak? 5,000 saja. Nak tulis nama apa dah? Kawan dia tanya nak tulis nama apa? Hamba Allah kah? Nama dia kan hamba Allah. Nama dia kan hamba Allah. Nama dia 5,000 nama aku RM5 hamba Allah. Betul ke tak? Tuan-tuan letak martabat hamba Allah. Habis tu dalam hidup ni tuan-tuan, kita cari redha Allah ke redha manusia? Jam saya 1.49. Jam tu 1.51. Ni ikut jam mana? Jam ni pun dah macam orang politik dah tak boleh percaya. Hak mana satu betul pun tak tahu. 3 minit lagi kita mati lah. Tuan-tuan kau yang buat jegil lagu tu. Oi, ustaz ni bila nak mati tuan-tuan ingat saya larat sangat nak ceramah. Saya berletih tuan-tuan tahu. Ni kata nak cari redha Allah ke redha manusia. Sebab tu saya nak abang dekat abang-abang. Tolonglah dalam hidup kita. Start daripada saat ni. Mulai daripada minit ni. Aku nak kikih dah dalam diri aku ni. Duk cari redha manusia. Kepada mencari redha Allah. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Biar manusia tak suka dengan kita. Asalkan jangan Allah benci dengan kita. Setuju? Setuju? Biar manusia benci dengan kita. Asalkan Allah Ta'ala suka dengan kita. Setuju? Tapi itu. Tanda dia, mana dia yang mencari redha Allah ni, tanda dia macam mana? Imam Ahmad kata di hujung. Hatta sehingga mana qadartu aku mampu untuk apa dia? An atakallama bil haq.
untuk bercakap benda-benda yang benar. Aku tak pedulilah. Jadi penceramah nak cakap benda betul pun takut. Tak payah duk sembang lah. Takut nak cakap benda betul. Takut syuruh hilang. Tak boleh saya ni, tak boleh lagi kalau saya cakap macam ustaz cakap. Takut nak cakap benda benar tuan-tuan. Dah ustaz nak tanya yang ni halal ke haram? Ikut-ikut tu halal lah. Tak payah takut apa? Nak kata haram pun pasal mereka suka buat. Salah. Tu nak kata apa Ustaz? Lah ambil jalan tengah lah, halam. Halal pun tak, haram pun tak, duduk tengah-tengah halam. Tuan-tuan jangan takut nak bercakap benar-benar. Al-haqqu min rabbik, yang benar tu datang daripada Allah. Tu yang kita duk baca di hujung tu tuan-tuan. Sebagai penutup, nak berhenti dah. Seminit kita berhenti. Bila kita ni habis majlis, kita duk baca surah apa? Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Bukan kafarah. Apa bukan kifarah? Kafarah. Kita tangguh dengan tasbih kifarah. Tak betul. Kafaratul majlis. Dan surah Al-Asr. Wal-Asr. Demi masa. Masa mana? Masa hidup di dunia. Innal insana lafi khusr. Manusia ni banyak duduk dalam rugi. Illa alladhina amanu, yang tak rugi ni orang beriman. Wa amilus salihat, yang buat kerja-kerja benda baik, amal soleh. Wa tawasau bil haqq. Dia hidup mencari redha Allah. Berpesan-pesan ke arah kebenaran. Cakaplah tuan-tuan benar-benar. Orang tak suka, ya. Mana semua orang suka dengan benda-benar. Kalau orang suka dengan benda-benar, zaman Nabi, umat waktu itu tak tolaklah dakwah Nabi. Manusia yang hidup zaman tu buat-buat kafir Quraisy tak tolaklah dakwah Nabi. Sebab apa Nabi ditentang? Sebab Nabi membawa agama yang benar. Sebab apa Nabi dimusuhi? Sebab Nabi menegakkan kebenaran. Tuan-tuan cakap benar-benar, orang tentang, ya, itulah lumrah kehidupan. Jangan takut nak cakap benar-benar, tuan-tuan. Orang kata ustaz tribal semacam, saya takut apa? Tak ada lagi siapa nak main bunuh saya, tak ada lagi. Oh ustaz lagi ceramah-ceramah kacau, kacau bilah aku hidup bukan nak megang terkedarah duit ceramah. Sampai Allah tak larang nak ceramah, tuan-tuan ni. Tak larang nak ceramah. Ada tuan-tuan tengok saya kurang apa? Tak ada. Benda yang buat betul, aku sokong. Benda yang buat tak betul, aku lawan. Aku berbetul. Sebab saya bukan nak jawab dengan orang, saya nak jawab dengan Allah. Kalau hang tak mau aku katakan hang jangan ada buat benda tak betul. Setuju? Siapa nak tegur kalau kita tak tegur, tuan-tuan? Agamawan jangan jadi syaitan-syaitan bisu. Agamawan jangan membisu di saat kemungkaran di depan mata. Cari redha Allah. Yang pertama Imam Ahmad kata. Yang kedua, sambung tahun depan. Semua tiga benda tu ya. Poin ni saya boleh jual 3 tahun. Jangan risau. 2 tahun lagi tahu dah nak cakap apa. Mana ada orang ceramah poin dia 3 tahun? Tak ada, ni 3 tahun. Ambil satu dulu. Tahun ni nak kena buat apa dia tuan-tuan? Kesimpulan dia yang pertama, kena buat apa dia tahun ni? Masuk Ramadan dengan ibadat, bukan masuk dengan adat. Yang kedua, kena cari kemanisan dalam beribadah. Nak cari kemanisan dalam beribadah ni macam mana? Tuan-tuan, yang pertama, kena tekan dulu nafsu tuan-tuan. Yang kedua, buang sifat yang pertama. Imam Ahmad kata apa dia? Hidup duk cari redha manusia kepada hidup mencari redha Allah. Tuan-tuan ceklah balik. Sekali tuan-tuan dah masa duduk tenang-tenang. Aku ni dalam hidup duk cari redha Allah ke redha manusia banyak. Tuan-tuan cek. Kalau bos kata aku mai jumpa dia pukul 3, 10 minit sebelum bos sampai aku dah sampai dah.
Tambah kalau ada pembesak-pembesak nak main pejabat tuan-tuan. Allah. Duk tunggu depan pintu tu. Bubuh dengan nektai. Setengah jam tunggu dah. Tak salah. Salahkah perbuatan tu? Tak salah. Kita sebagai orang bawah, hormat orang atas. Yang tu yang diminta. Yang salah tu tak mana? Hang tak layan Allah pun macam tu. Ni saya nak buat betul-betul. Kita tuan-tuan kata saya duk kata kat orang pula. Tak. Menteri nak main. Tuan-tuan tunggu. Ya. Itu akhlak kita. Orang bawah. Staf bawahan. Hormat kepada bos. Islam suruh tak? Islam suruh tak? Suruh ke tak? Suruh. Bila bos nak jumpa tuan-tuan pukul 3, tuan-tuan sampai 10 minit awal daripada tu. Islam suruh tak lagu tu? Suruh. Tuan-tuan buat benda tu salah ke tak? Tak salah. Amalan tu terpuji ke tak? Terpuji. Silakan buat. Yang tak boleh tuan-tuan, tuan-tuan terlampau jaga masa tuan-tuan dengan manusia sampai tuan-tuan lupa masa tuan-tuan dengan Allah. Yang tu tak boleh. Saat tu dua-dua ni nak jumpa dengan kita. Manusia pun nak jumpa dengan kita, bos pun nak jumpa dengan Allah pun nak jumpa dengan kita. Masa tu kita nak bagi siapa dulu? Tuan-tuan fikir. Ni yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, yang ketiga, kita jumpa tahun depan lah. InsyaAllah. Cukup dekat tu dulu. Tadi lepas kata dah Ustaz, dekat 155 tu okey lah. Payment pun dekat tu ya. Kalau Ustaz lajak 2,5 pun payment dekat 155 ya. Cukup dekat tu dulu lah. Sebelum saya nak tutup ni tuan-tuan, ada dua benda saya nak umum. Hak ni tuan-tuan kena tolong. Yang pertama, sekali habis ceramah sekali. Mungkin pihak surau akan bentangkan sejadah. Atas sejadah tu saya nak minta tolong tuan-tuan saat ini. Saya nak balik minggu depan. Saya dekat tangan saya lah ni ada lebih kurang 800 keluarga asnaf yang kita nak edarkan bantuan food bank sempena Ramadan tahun ni. Ada di kalangan mereka ni tuan-tuan yang hilang punca pendapatan keluarga. Kemarin pun dia duk WhatsApp lagi, Ustaz, bila lagi nak main hantar ni? Mereka duk tunggu dah. Tunggu Ustaz, nak pergi cari model Ustaz, dia kata. 800 keluarga. Satu keluarga RM50, 800 keluarga maknanya RM40,000. Tuan-tuan tak hidup fikir lah, bagi seorang RM1,000 lah tengah hari ni tuan-tuan. Selesai masalah. Selesai masalah. Tuan-tuan nak bagi zakat, tuan-tuan nak bagi infak, dialu-alukan lah. Letaklah. Saya tak bagi benda lain, saya bagi bantuan makanan. Sebab apa dia tuan-tuan? Bila kita bagi bantuan makanan, maknanya benda tu dipakai guna sepanjang Ramadan untuk berbuka puasa. Tuan-tuan dapat pahala menyediakan makanan untuk orang berbuka. Duit tu kalau ada lebih, kita nak bagi juga untuk tajaan, untuk hari raya anak-anak yatim. Saya ni pun tak larat tuan-tuan, tapi dah orang duk minta tolong, orang duk minta tolong. Saya dah pergi dah tempah barang-barang tu semua dah saya tempah dah. Cuma nak balik, saya nak buat bayaran kat mereka lah. Hari ni saya minta lah tolong tuan-tuan lah. Yang mana yang sedekah pada tengah hari ini, saya doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan usia ketaatan tuan-tuan. Amin. Yang mana yang menghulurkan bantuan untuk asnaf ni, saya doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikanlah kesempurnaan kesihatan kepada tuan-tuan. Amin. Yang mana menyumbang pada tengah hari ini, saya doakan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala melipat kali gandakan pemberian tuan-tuan dengan balasan rezeki di dunia dan di akhirat. Amin. Yang mana yang tuan-tuan yang bagi ni, saya doakan mudah-mudahan segala masalah tuan-tuan di dunia dan di akhirat Allah Ta'ala rungkaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi tuan-tuan tunggu tepi itu, ada staf saya. Dia ada bawa, kami bawa ini resit wakaf untuk pembangunan surau. Yang ni saya nak cerita 2 minit ya. Saya ni tuan-tuan, Allah Ta'ala uji saya ni dengan satu benda. Orang duk tengok ceramah saya dan orang percaya kepada saya. Yang tu satu ujian. Yang tu satu ujian. Ujian untuk saya. Bila Allah Ta'ala bagi lagu ni, yang percaya ni, banyak yang duk main offer tanah ni nak bagi kat saya. Di Langkawi, di Pahang, di Sabah, di Selangor, ada yang duk offer nak bagi tanah kepada saya. Dan saya nak abang kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada niat nak bagi tanah ke apa kat saya untuk saya buka sekolah, tuan-tuan pergi cari orang lain lah. Saya tak mampu buat. Saya tak mampu buat.
Dan saya tak mau gemak sangat nak ambil tanah-tanah tuan-tuan, lepas tu saya duk kena tanggung benda tu di akhirat. Tuan-tuan nak bagi, tuan-tuan pergi cari ustaz lain lah. Saya tak mampu buat. Hak duk ada tu pun saya tak nak jaga dah. Cuma ada satu kakak ni, saya terambil tanah dia ni pasal apa? Yang pertama, dia ni anak ada seorang, suami dah meninggal. Dia ni pun dah 60 tahun lebih dah umur. Anak dia seorang, autism pula anak tu. Dia kata, ustaz, saya tak tahu nak buat apa dah kata-kata yang ada ni. Saya bukan ada adik-beradik apa. Saya nak minta ustaz tolong buat kebajikan ni, ustaz. Ni saya bagi tanah, ustaz nak buat bila buatlah. Tanah ni tapak rumah mak dengan ayah saya. Saya nak bagi kat ustaz, tolong buatlah kebajikan untuk mereka. Saya pun tak ada siapa dah ustaz. Anak saya pun autism. Saya pun dah tua dah, 60 lebih. Dia panggil saya baru ni, dia kata, ustaz, kalau saya ni pejam mata, dalam akaun bank ni duit ada banyak ni untuk dia. Rumah hak saya duduk ni saya wakafkan kepada yayasan ustaz. Ustaz buatlah apa-apa. Cuma saya nak minta ustaz tolong jagalah dia. Dia tak ada siapa ustaz. Kalau saya hidup saya jaga, tapi dia mati, saya mati ni tak ada siapa nak jaga. Tuan-tuan kalau duduk tempat saya, tuan-tuan rasa bersalah. Saya boleh nak kelebihan tangan, tapi saya tak gamak tengok dia tu. Tak apa, saya kata tak apa, kau jangan risaulah, insyaAllah. Saya berjanji selagi mana saya hidup, anak kak saya akan jaga. Dia ada tanah, dia bagi untuk buat surau. Saya pun ambil. Saya bukan ada duit tuan-tuan, sikit-sikit tu ada lah. Saya bincang ayah saya kata ambil lah. Ayah saya bawa keluar ni duit aku ni, dia bagilah 2-30 ribu duit dia. Hang bawa keluar duit hang 2-30 ribu. 60 ribu mula ni kita buat dulu. Tolak kita buat apa duit kita dulu. Hak lebih tu pergi carilah kat orang ramai. Lah surau tu dah tengah duk buat dah tuan-tuan. Saya duk jangka dalam bulan Ramadan ni siap. Cuma bila siap tu, hutang saya buat surau tu bukan dengan duit, saya buat dengan kepercayaan. Saya kata tadi ni, Allah Ta'ala bagi kat saya kelebihan, orang percaya, saya gunakan kelebihan tu, saya buat surau tu. Pergi kedai hardware Melayu ni, saya ni apa semua dia buat. Ada benda-benda yang kedai hardware orang Islam ni tak ada, kita terpaksa cari kepada orang Islam dah. Contoh tile dan sebagainya. Saya pergi kedai Cina tu, dia pun percaya dekat saya, dia bagi guna dulu barang tu. Cuma sebelum benda tu mereka nak pakai bulan Ramadan ni, saya nak bagi settle hutang tu lah. Saya dah bagi dah duit saya, sampai saya pun tak mampu dah lah nak bagi tu. Jadi saya nak minta lah tuan-tuan, kita berhutang lebih kurang 200 ribu. Surah tu 200 ribu. Cina kedai barang tu, saya beli 3 benda dekat dia. Dia tanya saya, ustaz lu nak buat apa ni ustaz? Saya kata surau. Oh, itu rumah Tuhan lah. Ya, tak apa, lu bayar 2 benda, 1 benda gua bagi sama Tuhan. 3 benda saya beli dekat dia. Saya tak mau bang dia bagi apa. 1 benda ni nilai dia dekat 4,000 lebih kat. Dia tak mau ambil duit. Ini gua mau bagi sama Tuhan lah, nanti senang Tuhan kenal sama gua, mau makan sate kat sana. Tapi tak apalah, dia Cina kan, dia faham lagu tu tak ada masalah. Cuma nak bak Cina tu pun bagi, bukan tuan-tuan tak bagi kot. Tu yang nak bak kat tuan-tuan tu. Banyak tu tuan-tuan tak boleh faham lah. Benda bukan kena fikir teruk. Kalau Cina pun boleh bagi, bukan tuan-tuan tak bagi kot. Jadi siapa yang nak wakaf, bagilah untuk arwah mak, untuk arwah pak apa. Untuk yang buka puasa tu, yang asnaf tu saya cadang kat tuan-tuan. Mak kita duduk dalam kubur, dia puasa tak? Pak kita duduk dalam kubur, dia puasa. Tuan-tuan dah tahu ke tuan-tuan nak boleh parabih Ramadan tahun ni ke tak? Tak tahu ustaz. Kalau tuan-tuan tak ada parabih, tuan-tuan bagi duit tahun tu, selama mana mereka buka puasa dengan makanan tu sampai habis Ramadan, tuan-tuan duduk dalam kubur, tuan-tuan dapat pahala. Bagilah tuan-tuan. Surau tu, selagi mana ada orang duduk semayang tang surau tu, selagi itulah tuan-tuan dapat pahala. InsyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.